إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Kita sambung daripada bab yang keempat, iaitu zikir, i'tidal dan doa antara dua sujud, muka surat 94. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk bab yang ketiga, iaitu bacaan dalam rukuk dan sujud, yang mana kita tengok banyak bacaan-bacaan yang dibawa oleh penulis. Tinggal lagi untuk kita mengamalkannya dan merasai kekuatan kalimah-kalimah yang diajar oleh Nabi itu. Untuk bab yang keempat ni dia gabung dua rukun dalam salat, iaitu i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. Kita tengok dan baca pada muka surat 94 muqaddimah bagi bab yang keempat. Dia sebut situ i'tidal adalah kedudukan berdiri antara rukun rukuk dan sujud. Hukum menunaikan i'tidal adalah wajib. Ini bersesuaian dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda tidak sujud sehingga telah berdiri tegak. Yastawiya qa'iman itu merujuk kepada perbuatan ataupun rukun i'tidal yang bermaksud tegak. I'tidal tu maksudnya tegak ataupun berdiri tegak. Menurut mazhab Syafi'i, terdapat beberapa syarat sah i'tidal yang perlu dipenuhi. 3 yang diletak di situ. Antaranya yang pertama, tidak bertujuan selain daripada ibadah. I'tidal yang dilakukan ialah tujuan ibadah. Maknanya jangan terpesong niat lah. Memang dalam mazhab Syafi'i ini dia sangat-sangat meraihkan niat. Sebab tu kita tengok dalam pelajaran ataupun pengajian fiqh di tempat-tempat yang didominasi oleh mazhab Syafi'i ini memang akan menekankan isu niat. Macam kita lah di Nusantara ni, apa-apa saja bab berkaitan dengan ibadah, daripada mengambil wudu sampailah kepada ibadah yang besar seperti umrah, haji dan juga korban tu, dia akan sebut dulu perkara pertama ialah niat. Memang mazhab Syafi'i dia tekan sikit dalam bab niat. Tapi kita kena tahu apa yang dibawa oleh Imam Asy-Syafi'i dan apa yang diteruskan oleh Asy-Syafi'iyah, iaitu ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Dan Asy-Syafi'iyah tu pula terbahagi kepada dua kurun ataupun dua kelompok lah. Asy-Syafi'iyah yang awal, yang didominasi oleh murid-murid kanan Imam Syafi'i seperti Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti, Imam Rabi' bin Sulaiman, dan juga
pembawa mazhab Syafi'i yang mutaakhir seperti Imam As-Suyuti dan seterusnya, sampailah kepada pegangan ulama-ulama di Nusantara ataupun kita sebut sebagai ulama di tanah Jawi ini, yang didominasi oleh ulama-ulama daripada selatan Thailand inilah, Patani apa semua, melalui kitab-kitab mereka. Ada perbezaan dan jurang yang sangat jauh antara Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah mutaqaddimin, Asy-Syafi'iyah mutaakhirin, dan juga Asy-Syafi'iyah al-Jawiyah, Asy-Syafi'i yang Jawi ini, yang tanah Jawi ini, yang Melayu kita ni lah. Okay. Tapi perbezaan-perbezaan itu taklah orang kata apa, mengganggu gugat mazhab Syafi'i itu sangat. Dan biasanya kekeliruan tu berlaku bila mana kegagalan memahami nas bagi kelompok-kelompok tersebut. Sama ada nak memahami nas daripada Imam Syafi'i sendiri ataupun nas daripada anak murid dia, Asy-Syafi'iyah mutaqaddimin, mutaakhirin, Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain-lain lagi, dan juga yang ditulis dalam kitab-kitab Jawi tempat kita ni. Kalau bab salat ni, kalau kita tengok antara kitab Jawi yang menjadi rujukan ialah Muniyatul Musalli oleh Syekh Daud Fatani. Taklah berlaku banyak sangat benda-benda yang mengeluarkan daripada kalam Imam Syafi'i itu. Cuma nak sebutnya ialah antara benda yang diberat-beratkan oleh masyarakat kita ni lah pada isu niat, terutamanya talaffuz bin niyah, melafazkan niat. Adapun niat yang dibahaskan oleh Imam Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah yang awal ialah jelas niat waktu dia nak buat benda tu, ibadah tu. Bila mana dia berdiri untuk salat, dia tahu salat yang dia nak tunaikan ni ialah salat fardu ataupun salat sunat. Kalau salat fardu, ianya daripada 5 salat tu lah, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dia tahu dia sedang salat yang mana. Kalau salat sunat, dia tahu salat sunat apa yang dia nak dirikan. Salat sunat 2 hari raya ke, salat sunat rawatib ke. Okay. Maknanya cukup sekadar mengetahui dan menyedari tanpa talaffuz. Di sisi Imam Syafi'i, ianya sudah berpada. Tapi bila mana manusia berkembang dan tabiat orang beragama ni bermacam-macam, ada orang dalam beragama dia mudah dalam beragama sebab dia ada satu pemikiran, apa yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat kita akan follow. Tapi ada sebahagian orang dalam beragama ni dia melihat mesti payah, penat, mesti ada benda-benda sampingan, sama ada dari segi pakaian ataupun dari segi tempat untuk buat ibadah, lalu ditambah-tambah sehingga jadi susah. Macam yang kita tengok, ada orang asingkan selipar tandas, selipar dalam rumah kerana melihat kepada keperluan untuk follow mazhab itu, sehingga benda tu jadi berat. Itulah tabiat manusia dalam beragama, sedangkan tak perlu sampai kepada tahap itu. Cuma nak katanya, kita tak boleh halang kecenderungan manusia ni. Kita hanya boleh menerang sahaja. Halang tak boleh, sebab ianya berkait dengan keinginan hati dia, dia nak yang mana dan sejauh mana dia memandang agama tu. Kalau dia memandang agama tu ada keutamaan yang dia kena utama, iaitu kena tengok juga nas yang awal, maka orang macam ni dia akan lebih mudah untuk menerima pandangan-pandangan yang lebih terbuka. Tapi kalau orang yang jenis mawruthah ni maksudnya ialah orang yang mewarisi kebiasaan, maka dia akan payah. Sebab tu kita akan tengok setengah-setengah orang dalam beragama, dia punya nak ikut setengah-setengah pandangan, dia memang exactly ikut sehingga dia tak nak keluar walaupun satu darjah. Sehingga pada style takbir pun mesti dia nak ikut, dia akan ikut guru dia. Sebab dia tahu yang paling tepat di mata dia ialah perbuatan gurunya, tanpa dia mempedulikan apa yang disebut dalam hadis-hadis yang lain. Sebab matanya hanya melihat gurunya sahaja, jadi hatinya pun cenderung kepada untuk ikut gurunya. Dia bukan jadikan guru tu perantara untuk dia tahu banyak lagi ruang ilmu pada orang lain. Itu sikap dalam beragama yang membentuk cara beribadah. Jadi poin pertama dia sebut tidak bertujuan selain pada ibadat, ialah waktu i'tidal kita sedar kita sedang i'tidal. Tu saja. Maknanya bukanlah kita berdiri tu kerana menunggu bendera nak sampai ke puncak tiangnya, bukan. Ni bukan berdiri untuk nyanyian lagu negara ke apa, bukan. Ini ialah i'tidal, iaitu antara rukuk dan nak pergi kepada sujud tu. Yang kedua, berkeadaan tetap buat seketika sesuai dengan kadar
bertasbih untuk sekali. Maknanya berdiri tegak dalam keadaan tidak termengah-mengah, tenang, ataupun kita sebut sebagai tumakninah, tenang. Yang ketiga, tidak berdiri terlalu lama, melebihi lama berdiri bagi membaca surah Al-Fatihah. Maknanya dia kena seimbang, tidak terlalu laju sehingga tak sempat tengok dia punya tulang belakang tu berdiri tegak, dan tidak terlalu lama sehingga orang pun confuse, dia ni qiyam ke i'tidal. Itu keadaan yang nak dibawa pada 3 syarat ni. Antara lafaz bacaan ketika i'tidal yang masyhur diajarkan dan diamalkan oleh masyarakat di Malaysia adalah muka surat 95, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Yang ni yang kita belajar daripada kecil, daripada pengajian asas berkaitan salat ni, biasanya kita akan diperkenalkan dengan bacaan ini. Manakala duduk antara 2 sujud pula adalah rukun duduk yang dilakukan antara 2 sujud. Ia adalah rukun wajib, dan jika meninggalkannya maka salat terbatal. Ia ada disebutkan dalam sebuah hadis. Sebenarnya hadis ni ialah hadis yang hampir sama dengan hadis yang muka surat 94 tu, iaitu hadis berkaitan dengan cara salat. Dia ambil potongan tengah hadis tu, thummasjud hatta yatma'in. Thummasjud hatta yatma'in. Okey. Maksudnya ialah kemudian sujud dengan tumakninah. Sajidan thumma rfa' hatta tastawiya wa tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah daripadanya dengan tumakninah. Thummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah dengan tumakninah. Maknanya yang dia nak ambil situ ialah thumma rfa' hatta tastawiya wa tatma'inna jalisan. Kemudian dia berdiri, duduk dengan tenang. Nak ambil daripada position duduk antara 2 sujud lah. Kita pun tahu dalam mazhab Syafi'i ni, tumakninah ni menjadi bahagian daripada rukun, ataupun ada orang dipanggil tamakninah. Sebenarnya dia disebut dengan ta berbaris depan, tumakninah, yang mari pada perkataan itmi'nan, yang bermaksud tenang, tak kalut. Setengah-setengah mazhab tidak mensyaratkan tumakninah itu sebagai syarat wajib salat ataupun syarat sahnya salat. Syarat sah salat di setengah-setengah mazhab tidak perlu tumakninah. Maknanya kita akan tengok ada sebahagian orang dia salat dalam keadaan kalut. Antara mazhab yang membuang tumakninah daripada syarat sah dia ialah mazhab Abu Hanifah. Sebab pada pandangan Abu Hanifah, hadis itu tidak kuat. Ataupun sebahagian para ulama sebut hadis itu tidak sampai kepadanya. Sebab memang kita tahu position tempat duduk Imam Abu Hanifah tu di Iraq, kawasan tu ialah kawasan Ahlul Ra'i. Orang mengambil agama dengan cara dia timbang dengan akal dia. Berbeza dengan Ahlu Hijaz yang duduk di semenanjung tanah Arab. Yang ni disebut sebagai Ahlul Athar. Mereka lebih dekat kepada nas, terutamanya Al-Quran, terutamanya juga hadis Nabi. Jadi Imam Syafi'i ni dia bergerak daripada daripada Iraq ke Hijaz. Jadi dia melihat hadis-hadis itu. Berbeza dengan Imam Abu Hanifah. Sebab tu memang tak pelik bila mana ada orang dia mempertikaikan Imam Abu Hanifah dalam bab hadis. Macam ada satu orang sahabat kita tu, dia pertikai sampai tahap tak nak terima Imam Abu Hanifah. Punya dia confused pada Imam Abu Hanifah. Memang ada, benda tu memang ada. Tapi ianya telah dijawab oleh para ulama. Tidaklah Imam Abu Hanifah tu tolak secara total. Dan tidaklah perbuatan Imam Abu Hanifah tu menyebabkan kita ragu pada semua pandangan-pandangan dan fatwa dia. Dan kalau kita tengok, memang penyaksian daripada 2 orang anak murid dia, iaitu Imam Abu Yusuf dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dua-dua orang murid kanan kepada Imam Abu Hanifah. Ketika mana wafat Imam Abu Hanifah tahun 150 Hijrah, dia pun pergi ke Hijaz belajar dengan Imam Malik sebagai tokoh pendiri mazhab Maliki pada waktu itu. Sampai dua-dua orang ni di Madinah, dia orang belajar dan tengok periwayatan kitab Muwatta. Dia orang pun kata, selepas dia orang belajar dengan guru dia orang ni, Imam Abu Hanifah yang meninggal di Iraq tu, dia kata sekiranya Imam Abu Hanifah hidup dan sampai kepadanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, maka dia akan merombak balik 2/3 daripada mazhab Abu Hanifah itu. Maknanya lebih separuh dia akan rombak balik. Maknanya anak murid kanan sendiri pun mengakui memang ada kelompongan. Tapi tak dapat juga kita merendahkan dia hanya pada kenyataan 2 orang anak murid dia ni.
Sebab kita tahu mazhab yang paling besar dan paling dominan kepada orang Islam sekarang ialah mazhab Abu Hanifah. Paling dominan. Sebab kita tengok di Iraq sebahagian besarnya bermazhab Abu Hanifah. Di India dan Pakistan. Di China pun sehingga tidak dikenali Muslim di China ni melainkan dua mazhab. Abu Hanifah dengan Maliki. Beza dengan tempat kita. Memang majoriti Nusantara ni dikenali dengan Syafi'i. Dan di bahagian barat macam di Libya, di Morocco, yang ni lebih dikenali dengan mazhab Maliki. Di Sudan apa semua. Cuma Abu Hanifah lagi ramai. Maknanya orang-orang Islam di dunia ni lebih cenderung kepada pandangan Abu Hanifah. Hatta kita di Malaysia ni pun kita banyak menggunakan pandangan Abu Hanifah, terutamanya dalam bab muamalah, produk-produk perbankan, hatta jualan online, pertukaran emas sekarang. Semua terpaksa beralih kepada pandangan Abu Hanifah. Maknanya tak dapat untuk kita justify kata Imam Abu Hanifah ni dia longgar dalam bab hadis sehingga kita nak tolak semua pandangan dia. Tak boleh. Cuma memang di sisi dia tumakninah tak termasuk dalam syarat sah salat. Sebab tu kita tengok orang-orang India, Pakistan dia semayang kalut. Laju dia semayang. Sebab memang tak ada. Dia belajar daripada kecil mazhab Abu Hanifah, benda tu tak ada. Cuma yang peliknya orang Melayu ni dia jadi laju tanya salat tarawih je. Yang salat tarawih dia jadi Hanafi sekejap. Sebab tu kita tengok di Indonesia nanti keluarlah video semayang punya laju. Yang tu Hanafi pun geleng kepala tengok. Sebab tak selaju itu membuang tumakninah hakikatnya. Itu ialah kerana nak bagi tahu dekat orang kita ni buat 20 below 1 hour, 20 rakaat bawah pada 1 jam. Nak bagi tahu yang tu je. Sebenarnya tak perlu ibadah seperti itu. Ibadah ni kita buatlah keadaan tenang. Kalau tak mampu buat lama, buat juga sikit. Tapi jangan buatlah keadaan kalut ataupun tergesa-gesa. Yang tu dilarang oleh Nabi. Lafaz bacaan ataupun doa yang masyhur ketika duduk antara dua sujud diajarkan dan diamalkan oleh masyarakat di Malaysia adalah muka surat 96, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku, rahmati aku, bantulah aku, tinggikan darjatku, berikan rezeki kepadaku, berikan petunjuk kepadaku, lindungi aku dan ampunkan aku. Yang ni bacaan yang biasanya kita bila mana belajar salat ni, hatta budak-budak yang baru nak belajar salat pun dia akan diperkenalkan dengan bacaan ini. Walaupun rukun i'tidal dan duduk antara dua sujud adalah rukun yang tidak panjang, namun ramai antara kita tidak berjaya menumpukan perhatian yang baik semasa melaksanakannya. Dalam bab ini ada 4 pilihan zikir yang pelik namun sahih yang dapat diamalkan dalam menunaikan i'tidal. Manakala 3 doa lain yang dapat dibaca sepanjang melaksanakan duduk antara dua sujud dalam salat. Maknanya ada 7 bacaan yang akan disebutkan dalam bab yang keempat ni. Zikir i'tidal yang pertama muka surat 97, Allahumma Rabbana lakal hamd. Hadis yang dibawa ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita tengok, idza qala al-imam. Terjemahan dia, apabila imam berkata, Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar sesiapa yang memujinya, faqulu, kata Nabi, maka jawablah, muka surat 98, Allahumma Rabbana lakal hamd. Itu bacaan zikir i'tidal yang pertama. Maksud dia, ya Allah, ya Tuhan kami, bagimulah segala pujian yang tertentu. Yang ni dekat sajalah dengan apa yang kita selalu amalkan. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat, diampuni dosa-dosa kecilnya yang lepas. Ini antara fadilat dia lah. Allahumma Rabbana lakal hamd. Maknanya Nabi sebut ketika mana imam dia i'tidal, dia sebut Sami'allahu liman hamidah, habis saja dia sebut hamidah, ha tu dah habis, kita pun sebut Allahumma Rabbana lakal hamd. Sebut secara perlahan lah. Sebab mengikut kepada hadis-hadis yang banyak, para ulama mencari dekat mana yang kata titik permulaan malaikat akan sebut. Ialah selesai imam menyebut ha yang terakhir pada Sami Allahu liman hamidah. Sampai di situ malaikat akan sebut. Jadi
kita yang salat bermakmumkan, berimamkan, kita yang makmum ni berimamkan kepada imam tadi, dia habis sebut, kita pun sambut Allahumma rabbana lakal hamd. Moga-moga ianya bersamaan, maknanya serentak dengan malaikat. Dia macam sebutan amin dalam bacaan suratul Fatihah. Kelebihannya pun dia ampun dosa juga. Maknanya kita tidaklah terlampau lama daripada sami Allahu liman hamidah, dan tak juga laju sebelum imam tu habis lagi kita dah sebut dah. Itu juga yang disebut sebagai tumakninah. Dalam maksud yang lain juga, salat yang kita tunaikan ni beserta padanya para malaikat yang tak dapat dilihat oleh mata kita. Keterangan muka surat 99 ada 5 poin yang dia letak situ. Yang pertama, dia kata bacaan sami Allahu liman hamidah dipanggil tasmi', manakala ucapan Allahumma rabbana lakal hamd dipanggil tahmid. Sebahagian ulama mengatakan bacaan ini wajib seperti mazhab Hambali. Sebahagian besar ulama mengatakan sunat bagi sepertiga mazhab yang lain. Di sisi Hambali, banyak benda-benda yang kalau kita tengok dalam salat ni, yang di sisi Syafi'i sunat, Hambali dia banyak wajib. Sebab kita pun tahu Imam Ahmad bin Hanbal dia sangat cenderung kepada asar ataupun catatan-catatan daripada hadis. Apa yang adalah hadis, kalau hadis tu cukup elok, dia punya syarat-syarat dia sahih, dia akan jadikan hadis tu sebagai hukum wajib untuk pandangan fiqh dia. Dia beza dengan Syafi'i. Sebab tu Imam Syafi'i gurunya melihat kepada banyak sudut, kadang-kadang hadis tu jelas dia sunatkan. Walaupun dari segi kebiasaannya Nabi melakukannya secara rutin. Maknanya tak ada nampak Nabi tinggalkan. Contoh, salat fardu berjemaah. Maklum kita mazhab Syafi'i ianya ialah sunat yang sangat-sangat dituntut. Dia tak sampai kepada tahap wajib. Maknanya di sisi mazhab Syafi'i, orang-orang lelaki yang salat secara sendirian, tidak di masjid, di rumahnya, ianya masih lagi sah, diterima. Adapun bagi mazhab Hambali, ianya berbeza. Ianya melihat pada wajib. Di sisi Hambali tu pun ada khilaf. Imam Ahmad bin Hanbal melihat salat bagi lelaki itu sah bila mana dilakukan di masjid bersama imam, berjemaah di masjid bersama imam. Kalau berjemaah tempat lain, ni Imam Ahmad bin Hanbal. Selepas daripada tu ada pandangan lain. Dia kata kurang afdal. Dia tak katalah tak sah, kurang afdal. Hanabilah yang lain mengatakan salat bagi lelaki itu tidak sah, salat fardu tidak sah secara individu, dia kena berjemaah walaupun tidak di masjid. Macam-macam mana pun dia kena ejah bagi berjemaah, macam-macam mana pun. Maknanya dia salat mana. Sebab tu kita tengok orang-orang yang pro kepada mazhab Hambali, contoh kalau kita tengok negara yang hampir ke semua aspek lah dia guna mazhab Hambali lah, Arab Saudi. Menjadi kebiasaan bagi orang-orang di sana membesarkan salat berjemaah walaupun tak di masjid. Sebab tu kita akan tengok kemudahan salat berjemaah di Arab Saudi ni sangat-sangat banyak. Kita akan tengok playground tengah-tengah taman, tiba-tiba dia ada macam musalla, dia sediakan macam kapet apa semua untuk salat di situ. Maknanya orang azan saja maghrib terus didirikan salat tengah-tengah playground tu pun terus buat. Sebab tu kita akan tengok dia orang tidak memerlukan pada masjid, dia orang hanya memerlukan kepada kumpulan jemaah sahaja. Sebab tu tuan-tuan tengok macam di airport Jeddah ke apa-apa sajalah, mana-mana airport lah di Arab Saudi ni, surau pun ada, tempat salat yang terbuka pun ada, dua-dua ada. Sebab tu kita tengok kalau tak pasti Jeddah sekarang masih ada lagi ataupun tidak. Kalau kita transit apa semua, sebelum melepasi immigration control tu, dululah airport Jeddah yang dulu, yang lama tu. Okay. Sekarang dah baru dah moden dah. Sebelum kita lepas immigration control tu, dia sebelum kita beratur, letak barang, cabut kasut apa semua tu, dia ada ruang salat terbuka. Maknanya mana-mana orang yang datang, yang dia tengok macam ramai orang beratur, waktu salat pun dah masuk, salat dulu situ. Terbuka. Dia hampalah kapet 5-6 saf untuk salat di situ. Dia buat secara terbuka. Surau ada. Surau pun ada. Cuma nak katanya, takut lama nak boleh kelepas pasport kontrol tu, salat dulu sini. Maknanya dia menyediakan ruang.
Sebab tu kita tengok macam tepi-tepi jalan, laluan pejalan kaki, ataupun orang kata apa, mawaqif sayyarah, tempat parking kereta dekat mall dia orang pun, dia macam tempat kita ni Lotus ke Jaya ke apa semua, tempat parking kereta tu yang dia letak macam ada divider sikit lah, yang tinggi sikit, yang ada ruang sikit. Di situ dia akan letakkan sejadah yang portable. Tarik, kita salat situ. Habis salat kita gulung balik. Dia macam kursi yang dia letak tempat awam tu untuk kita duduk. Tapi di Saudi ni dia sejadah. Kita tak boleh cabut sebab dia dah lekatkan, dia skru dah situ. Cuma dia sejadah yang portable, ditarik. Sudah salat kita pun tutup balik. Maknanya dibenarkan untuk salat situ. Ianya ialah pemandangan yang normal di sana. Dan kalau tengok kebanyakan negara Arab seperti negara Arab Teluk ni, dia orang berpegang kepada Hambali, dia orang akan mudah untuk salat di mana-mana sahaja. Dan ianya tak pelik. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok tengah padang pasir tiba-tiba orang berhenti salat, itu normal. Itu ialah pandangan normal. Sebab itu mazhab Hambali bagi lelaki. Perempuan dia tak buat macam tu lah. Perempuan dia boleh salat secara individu, dan di sisi mereka ni lebih tertutup, ianya lebih baik. Tapi untuk lelaki masuk waktu terus salat. Kalau ada masjid, masjid lah. Kalau tak ada di masjid, kalau tengah bawa kereta, tengah highway ke, tengah jalan ke apa semua, dia orang akan berhenti salat dulu. Yang tu di Malaysia dia sangat-sangat janggal lagi. Payah untuk dibuat. Sekarang ni orang duk kempen salat subuh seperti salat Jumaat. Benda tu baguslah. Tapi antara benda yang kita nak lebih lagi ialah memasyarakatkan salat awal waktu. Yang tu lebih aula. Maknanya di mall-mall ni, masuk je waktu terus dia akan salat. Sebab tu mall-mall di Saudi ni dia buat surau di setiap level. Dia tak buat surau level atas dengan level bawah je. Macam mall tempat kita ni level atas, lepas tu level bawah. Bergeluk dekat lift tu, tak ada semangat nak semayang. Tak apalah, qada balik rumah kot. Jadi bila mana setiap level tu dia ada surau, tak ada alasan untuk kita rasa macam tak apalah, kita tangguh dulu, tak ada. Dia cuba tutup ruang-ruang tu. Itu ialah hasil daripada ijtihad pemerintah. Sebab memang Saudi dia berpegang dengan kaedah itu. Dan kau tengok Imam Ahmad bin Hanbal, dia buat macam tu kerana apa? Kerana mazhab Hanbali dan Imam Ahmad, kerana dia melihat Nabi ni tak pernah pun sekali salat fardu secara individu, tak pernah. Sekali pun hidup Nabi, tak pernah. Bukan Nabi saja, Uthman bin Affan tak pernah. Abu Bakar As-Siddiq pun tak pernah. Ni sahabat-sahabat yang awal semua tak pernah. Mereka akan salat on time, ataupun kalau dia orang lewatkan pun itu kerana sebab Nabi yang suruh. Contoh macam salat Zuhur. Bila mana terlampau panas sangat, ada hadis riwayat Muslim, Nabi kata abridu bis salah. Tunggu teduh sikit kita salat. Ataupun salat Isyak yang disebut sebagai waktu atamah. Nabi akan buat, kalau kita sekarang 8.38 ataupun 8.40 kita Isyak. Maknanya salat waktu atamah ni maybe dalam 40 minit lepas daripada tu, dalam pukul 9.30 ataupun sejam lepas pada tu. Sebab pada zaman dulu orang-orang ni dia kerja ladang, jadi dia orang ni keletihan, dia orang dah rushing untuk pergi salat maghrib tu, jadi dia orang relax dulu apa semua. Jadi Nabi akan buat salat Isyak tu lewat sikit, melihat kepada keadaan masyarakat pada waktu tu lah. Macam kita ni dia payah, kalau buat lewat macam tu orang belah. Masjid ni payah nak buat macam tu. Memang yang sebahagian para ulama kata afdalnya Isyak ni dilewatkan, afdalnya Isyak lewat. Tapi dia agak sukarlah. Macam kita sekarang, bila mana salat, waktu salat ni dia macam lewat sikit. Subuh kita pun 6.23, 6.25 kan, nak dekat 6.30. Antara isu yang orang akan bangkitkan ialah hari kerja. Contoh esok, orang yang jenis sembahyang masjid ni dia akan kalut bekerja dengan hantar anaknya, nak redah jamnya. Isu-isu ni akan dibangkitkan lah. Secara umumnya memang imam dia perlu, orang kata apa, melihat dan meraihkan maslahah anak qaryah dia lah, ataupun anak jemaah dia, untuk dia salat dengan kadar yang berpada. Taklah laju sangat, taklah lama sangat. Okay. Dari satu segi betul, imam memang kena raih benda tu. Tapi dari satu segi yang lain, kita kena ada satu kaedah supaya salat subuh itu tidaklah sentiasa diambil ringan oleh sebahagian orang, ataupun taklah jadi sekejap sangat salat. Sebab kita tengok dalam pengamalan Nabi, para sahabat, salat subuh dia orang ni agak panjang.
Yalah, orang kata zaman Nabi dia tak ada waktu kerja. Sebab itulah kita tengok hikmahnya, yang jadi imam utama ni ialah pemimpin, ataupun kita sekarang ialah ketua jabatan, top management office. Dia orang yang berada di saf depan, ataupun dia orang yang jadi imam pada zaman dulu. Jadi bila mana orang-orang yang berstatus bos ni jadi imam, dia boleh adjust working hour tu lewat sikit, sebab dia ada kuasa. Zaman kita ni payah, sebab bos pun tak pergi salat. Yang salat tu anak bos lah. Bos tu jenuh nak berjawab di akhirat nanti tu. Nak katanya. Sebab tu inilah benda yang kita kena fikir. Sebab tu kita tengok setengah-setengah tempat. Antara model yang kita boleh ambil sebagai contoh lah, ialah Arab Saudi lah. Bab ni dia memang meraihkan. Dia memang ada dalam akta negara dia, dalam bab kerja ni, untuk salat ni, waktu kerja ni dia boleh reshuffle ataupun reschedule ikut waktu salat, jam kerja tu, supaya orang yang datang kerja tak terkejar-kejar, tidak hilang fadilat, keluar sampai masjid subuh gelap. Fadilatnya ialah keluar waktu matahari terbit, baru dapat penuh tu. Maknanya dia ada pemikiran, pemimpin dia nak suruh rakyat dia dapat, bukan setakat pahala, buat wajib, sunat pun nak kena dapat. Ini ialah kecenderungan pemimpin-pemimpin Islam. Sebab tu saya kata kita di Malaysia ni, sebab orang kenal Malaysia ni negara Islam, orang tak kenal Malaysia ni negara kafir. Jadi kita kena ada usaha tu lah, takat yang kita boleh buat. Sebab tu kita tengok ada kedai-kedai makan yang buka lewat sikit, sebab nak meraihkan pekerja salat subuh. Ianya bagus. Itu takat kuasa tokek kedai. Kalau orang tu dia pegang jawatan yang tinggi, contoh dia wakil rakyat ke, ataupun dia menteri besar bagi sebuah negeri ke, dia boleh buat. Dan itulah kuasa yang bakal ditanya oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita tengok pada khalifah yang awal, contoh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka tidak melewatkan salat walaupun 1 minit. Dalam sejarah Islam ni, khalifah yang mula-mula melewatkan salat kerana nak kerja, nak meeting ialah Abdul Malik bin Marwan. Ini first yang buat. Macam kita sekarang ni. Diteruskan oleh anak dia, apa nama ni, Al-Walid bin Abdul Malik. Sampailah kepada anak dia yang kedua jadi khalifah, Sulaiman bin Abdul Malik. Dia patah balik ikut hormat waktu salat. Sebab tu kita tengok Sulaiman bin Abdul Malik ni, dia telah mewasiatkan khalifah ni bukan kepada anak dia, tapi dia wasiatkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Sebab tu kita akan tengok daripada Sulaiman bin Abdul Malik, anak Abdul Malik bin Marwan ni, salat ditukar balik on time. Maknanya apa-apa meeting pun mesti kena stop bila mana masuk waktu salat. Mesti kena stop. Mesti kena ta'zim as-salah dulu. Akhirnya dia tengok pemimpin yang ada sekepala macam dia ni ialah Umar bin Abdul Aziz. Sebab tu kita tengok para ulama memasukkan Umar bin Abdul Aziz ni, walaupun dari segi hierarki dia Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang ni berderet. Umar bin Abdul Aziz ni dia langkah beberapa khalifah tu. Para ulama memasukkan dia sebagai khulafa ar-Rashidin juga, sebab dia ni daripada keturunan Umar Al-Khattab. Dia ada ketegasan. Pada zaman dia kita akan tengok lebih lagi salat itu diutamakan. Bahkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz, semua urusan kena berhenti dengan kadar setengah jam ataupun sejam awal sebelum waktu salat tu masuk. Tidak memundurkan kerajaan, bahkan lebih memberikan kuasa takluk kerajaan itu. Diikut seperti mana keturunan dia, iaitu Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab sangat tegas dengan salat ni. Kita tengok orang yang jaga salat akhirnya meruntuhkan Rom dan Parsi. Orang yang jaga meeting akhirnya negeri sendiri kena takluk. Itu benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Orang yang jaga salat, saya ulang sekali lagi, orang yang jaga salat, Allah Ta'ala runtuhkan Rom dan Parsi di hadapannya. Orang yang jaga meeting, mesyuarat, nak jaga urusan-urusan, nak bersih kuda, nak cuci tandas apa semua ni, akhirnya negeri sendiri yang dijajah. Negeri sendiri yang dijajah. Kerana Allah Ta'ala melihat orang ni tak jaga hak dia, hak kita sebagai hamba. Sebab tu kita, takat yang kita boleh buat, kita buatlah. Saya sendiri pun dalam bab ni terperangkap. Bila mana kita ada sistem waktu kerja ni, kadang-kadang payah untuk kita salat on time. Kadang-kadang Zuhur okey, Asar terkorban. Jenis ada yang nak meeting lama. Yang nak meeting lama ni satu penyakit kadang-kadang. Jadi tak reti, tak tahu waktu dia meeting tu Islam dia pergi ke mana tak tahu. Ni macam tak rasa apa. Sebenarnya tak memberi apa-apa penyelesaian pun kalau kita meeting dalam keadaan kita abaikan salat. Dalam kebiasaan para ulama salaf dulu, kalau kita tengok setengah-setengah para ulama salaf, mereka memberikan indikator.
Orang ni kalau dia cuaikan salat, tinggalkan dia. Sebab tu kita tengok sebahagian orang saleh dulu, kalau dia bekerja dengan orang yang macam ni, dia orang akan berhenti kerja terus. Dia orang cari kerja lain. Sebab dia orang melihat punca rezeki ialah Allah Ta'ala, bukan pada Tuhan tu. Kalau dia tak nak bagi kita gaji kerana kita tak nak ikut, dia tak nak salat on time, tak ada masalah. Sebab dia bukan pemilik kepada benda tu. Sebab tu dunia sekarang, ketandusan orang saleh dan orang yang saleh tu bermula pada jaga salat hakikatnya. Nak tahu macam mana orang tu saleh? Dia menjaga salatnya. Sebab daripada salat tu dia akan berkembang kesalehan yang lain, kesalehan yang lain. Sebab tu Umar bin Abdul Aziz, kita tengok peringkat yang paling tinggi kesalehannya ialah dia fikir harta zakat bukan hanya untuk orang, sampai kepada burung merpati yang terbang, sampai kepada serigala yang duduk di hutan, kerana pada penjagaan salatnya. Benda tu penting. Sebab tu kita akan tengok zaman Umar bin Abdul Aziz je lah, harta kerajaan ni ada portion untuk serigala yang di hutan. Portion tu ada. Hari ni kita tengok orang yang betul-betul asnaf pun tak dapat apa. Kita taklah kata pemimpin kita ni semua teruk. Mungkin ada yang nak buat benda ni, tapi ada banyak halangan di kiri dan kanan yang terpaksa dia kena tempuh. Semoga Allah Ta'ala mudahkan ruang dia orang untuk angkat benda ni. Cuma nak katanya, itulah realiti. Sebab Nabi pun sebut, bila mana manusia itu dekat pada akhir zaman, antara kerosakan yang akan berlaku ialah sangat-sangat minimum yang menjaga waktu salat. Minimum. Ada orang boleh jaga, ada orang tak boleh jaga. Cuma nak katanya, ianya sukar. Pengalaman saya sendiri tengok, macam di Universiti Islam Madinah ni. Universiti Islam Madinah saya pernah pergi. Kita nak tengok macam mana dia orang jaga waktu salat. Di setiap fakulti, daripada fakulti bahasa Arab sampailah kepada fakulti hadis. Saya pernah try beberapa fakulti salat. Antara salat yang hampir sempurna, mengikut seperti mana hadis Nabi, ialah salat di fakulti hadis. Dengar rapat sampai kita nak angkat tangan pun payah, sah dia tu. Sampai janggut kawan yang sebelah tu memang kena atas muka kita. Sebab dia orang ni memang jenis pegang dengan tak cukur langsung janggut. Kita semayang tepi geng-geng Rusia, geng-geng ni janggut tebal. Janggut pula warna oranye apa. Kena sampai atas muka kita. Tapi nak kata soft tu rapat. Sangat rapat. Kalau pergi yang fakulti bahasa Arab ni, dia orang janggut ni trim sikit. Tapi salat, mana yang masuk je waktu salat, pensyarah kata okey kita stop. 15 minit kena salat. Dia orang akan buat sah dan dia orang akan tunggu waktu salat di dalam kelas tu. Dia orang akan buat sah di situ terus. Sebab mungkin nak berlari pergi Masjid Nabawi tu jauh. Sebab universiti agak jauh. Tapi nak kata ta'zim salah tu ada. Semua staff, semua sekali akan berhenti. Sebab tu kita tengok, di situlah lahirnya ulama-ulama yang berkualiti. Hakikatnya lah. Dan di Malaysia, dengan perasaan yang paling dalam di lubuk hati saya ni, hatta Universiti Islam di Malaysia pun tak mampu buat seperti itu. Kita sangat-sangat ketandusan nampak ni. That's why kita menghadapi masalah bab disiplin pelajar ataupun pengurusan yang cacah merbah sebahagiannya, pengurusan dana yang agak-agak sebahagiannya tak telus. Dan isunya ialah bermula pada salat tu. Sama ada orang setuju ataupun tak setuju, tujuan kita belajar risalah ni ialah untuk bagi salat tu diutamakan. Macam mana pun. Di Indonesia kita tengok dia dah makin upgrade. Bagi orang-orang yang follow asatizah-asatizah sunnah di Indonesia ni, dia orang lebih ke hadapan. Sebab tu tuan-tuan tengok sebahagian kuliah asatizah di sana, masuk je waktu isyak, dia orang stop salat, habis salat isyak sambung balik kuliah. Malaysia tak boleh buat. Malaysia hak yang nak sambung balik tu yang tak tahan tu. Habis salat isyak tu nak sambung, tak ada sambung balik dah. Kita duk nampak kedai kopi dah, kita dah sedia, kita dah call dah kedai tosir, tak ada kuliah. Salat je itu ialah end of the kuliah, tak ada. Tapi nak katanya di Indonesia dia ada benda tu. Dia ada movement itu, dia makin naik. Malaysia ni insya-Allah lah dia akan naik. Lepas ni kita kena kempen hadir majlis ilmu seperti hadir salat Jumaat juga. Dia jangan hadir subuh je. Kuliah pun kena ramai orang, supaya orang nampak dia punya keutamaan. Okay. Jadi kita tengok poin yang kedua dia sebut sini, ada 4 bentuk bacaan yang berbeza yang berkaitan dengan bacaan pertama ni. Kesemuanya ada disebutkan dalam hadis. Allahumma rabbana walakal hamd. Yang ni dia ada waw tambah situ. Yang kedua Allahumma rabbana lakal hamd tanpa waw, digugurkan waw. Ataupun yang ketiga rabbana walakal hamd tanpa Allahumma, ataupun rabbana lakal hamd. Ini mengikut kepada riwayat-riwayat lain selain daripada riwayat Bukhari dengan bacaan yang hampir sama.
Yang ketiga, mazhab Syafi'i menyarankan imam dan makmum membaca kedua-dua lafaz, iaitu tasmi' dan tahmid. Maknanya kita pun kena sebut dengan kadar perlahan lah, sami Allahu liman hamidah, kita sebut. Sebab ada sebahagian mazhab dia gugurkan bacaan sami Allahu liman hamidah untuk makmum. Dia hanya kekalkan bacaan tahmid saja untuk makmum. Tapi Syafi'i, imam dan makmum dua-dua kena sebut. Cuma imam suara dia kuat lah, sami Allahu liman hamidah. Dan ada sebahagian mazhab untuk imam sami Allahu liman hamidah pun kuat, Rabbana walakal hamd pun kuat. Yang ni mazhab Hanafi. Sebab tu kita tengok sebahagian masjid-masjid yang didominasi oleh orang-orang India Pakistan ni, imam dia Rabbana walakal hamd dia baca kuat. Dia baca kuat. Sebab dia cenderung melihat kepada imam kena loud juga dalam bab ni. Sebab adalah hadis-hadis yang berbagai dalam bab ni. Yang keempat, apakah maksud bersamaan dengan ucapan malaikat? Pandangan yang tepat menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ialah bersamaan waktu mengucapkannya. Bagi Al-Qadhi Iyad, persamaan yang dimaksudkan ialah daripada sudut sifat dan khusyuk. Tadi saya sebut, bila mana habis saja imam tu sebut Rabbana sami Allahu liman hamidah, itu terus kita sambung Allahumma Rabbana lakal hamd. Itu yang dimaksudkan dengan serentak dengan malaikat. Ada yang kata macam Qadhi Iyad, dia sebut bacaan yang jelas disertai dengan hati yang khusyuk dan sedar dia sedang baca apa. Dia sedang baca tahmid untuk i'tidal. Yang kelima, dalam kitab Tuhfatul Ahwazi yang merupakan syarah kepada Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi, malaikat yang dimaksudkan ialah semua malaikat yang menyaksikan salat itu sama ada di langit ataupun di bumi. Okey. Selesai untuk bacaan zikir i'tidal yang pertama, terus kepada zikir i'tidal yang kedua, muka surat 100. Okey, hadis yang dibawakan sini ialah hadis riwayat Muslim. Idza rafa'a ra'sahu minar ruku', kata Nabi, apabila mengangkat kepala daripada rukuk, bacalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahlus thana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau kita tengok bacaan ini Nabi baca ketika mana salat sunat ataupun qiyam waktu malam. Dia mudah je. Yang panjang-panjang ni Nabi tak akan buat dalam salat fardu berjemaah. Sebab Nabi sangat-sangat memelihara dan memerhatikan keadaan jemaah yang datang salat fardu. Biasanya salat fardu Nabi ni dia bersifat ringkas berbanding salat sunat. Sebab Nabi melihat jemaah yang datang ada yang tua, ada yang jauh, ada yang tergesa-gesa pada urusan lain. Tapi taklah bermakna Nabi ni laju. Dia sempurna tapi dia tak melampau. Okay. Jadi ini antara bacaan yang sedikit panjang, dan makna-makna dia pun ataupun kalimah-kalimah yang digunakan pun membawa makna-makna yang besar. Rabbana lakal hamd, lebih kuranglah, Tuhan kami, bagi engkau segala pujian tertentu yang meliputi langit-langit, mil'us samawat, meliputi langit-langit, wal ard, dan juga bumi, wa mil'u ma syi'ta, dan memenuhi segala apa yang engkau kehendaki selepas itu. Maknanya pengucapan kalimah alhamdu itu ianya besar. Bila mana kita menyebut ya Allah segala puji bagimu, bila mana segala puji, kita telah meletakkan segala makhluk yang ada di muka bumi ini sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Sebanyak mana makhluk yang ada di langit, sebanyak mana makhluk yang ada di bumi, dan sebanyak mana makhluk yang tidak kita ketahui, begitulah pujian kita beri pada Allah. Tu pun masih belum sempurna. Masih belum sempurna. Ahlus thana'i wal majd, wahai pemilik pujian dan kemuliaan, ahaqqu ma qala al-'abdu, itulah yang paling hak dituturkan oleh hamba untuk engkau. Sebab memang manifestasi syukur satu orang hamba tu ialah dengan dia memuji Tuhan dalam ibadahnya. Sebab tu Nabi bila mana dia salat qiyam, salat malam lah, qiyamul lail, sehingga bengkak kaki, sehingga pecah kulit-kulit kaki ni, bila mana salat itu dilihat oleh isterinya, dilihat oleh sahabatnya di masjid, sehingga sahabat-sahabat dan isteri ni tanya, ya Rasulullah, apa hal yang semangat sangat buat ibadah ni sampai macam tu sekali?
Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Tak boleh ke aku jadi hamba yang bersyukur? Maknanya kita boleh faham di situ, syukur ni cara satu orang dia nak syukur pada Tuhan ialah dia banyak buat ibadah. Sebab dengan banyak buat ibadah, kita akan menjadikan diri kita tu bersabar dalam ibadah. Sebab tu kita baca Quran, kita akan tengok dalam Quran ni dia ada perkataan syakir, dia ada perkataan syakur. Kalau kita buka contoh dalam surah Al-Insan kan, Allah Ta'ala sebut inna hadaina husabila imma syakiran wa imma kafura. Kami yang beri hidayah pada kamu untuk jadi hamba yang syakir ataupun hamba yang kufur. Para ulama membahas apa maksud syakir. Syakir ni ialah orang yang bersyukur selepas mendapat nikmat. Dapat nikmat dia syukur, dia dapat nikmat dia syukur. Ini disebut syakir. Tapi dalam Quran dia ada juga ayat yang berbunyi syakur. Ada beza. Contoh ayat kelima surah Ibrahim, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum biayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Kami telah hantar kepada kamu Musa dengan tanda-tanda kebesaran kami untuk keluarkan keluarkan kaumnya daripada kegelapan kepada cahaya dan mengingatkan tentang azab-azab Allah. Sesungguhnya pada semua itu dihantarnya Musa, mukjizat yang ada pada Musa apa semua tu tanda bagi orang yang sabar dan orang yang syakur. Perkataan syakur bermaksud hamba yang bersyukur walaupun dia dapat benda yang dia tak suka ataupun benda yang dia tak faham. Syakir maksudnya bersyukur pada benda yang kita suka. Tuhan beri pada kita sihat, Tuhan beri pada kita kerja elok, gaji pun elok, kita pun jadi hamba yang syakir. Bila mana kita tak dapat seperti mana yang kita nak dengan keinginan kita, sebab manusia ni dia ada keinginan. Kita nak kita dapat rupa paras yang elok, dapat kehidupan yang elok, maknanya tak ada sakit, tak ada orang yang kacau hidup kita. Tapi kita sebagai hamba kena syukur juga walaupun kita tak suka. Yang macam ni disebut sebagai syakur. Kedua-duanya kena syukur. Cuma antara cara terbaik untuk memanifestasikan syukur ialah ibadah. Sebab tu sebaik-baik orang atas dunia ni ialah orang yang dipenuhikan keperluan dia oleh Allah Ta'ala lalu dia beribadah. Tuhan bagi dia semua, Tuhan bagi dia kaya dan dia beribadah. Itu yang paling terbaik. Tapi kalau kita tak boleh jadi yang tu, kita mungkin kurang kaya. Dari segi material tak berapa kaya sangat, dari segi duit tak banyak, kenderaan pun biasa-biasa. Jadilah hamba yang syakur, pun buat ibadah juga. Sebab boleh jadi Tuhan tak kayakan kita kerana Tuhan nak suruh kita buat ibadah. Bila mana kita kurang kaya, pangkat tak tinggi, komitmen tak banyak, kita tak pengarah, kita kuli biasa je, mungkin grade pun belah-belah je. Yang grade belah-belah ni dia tak akan banyak portfolio berbanding yang grade puluh-puluh ataupun yang naik jurusan atas ni. Yang jurusan atas ni walaupun gajinya banyak, waktunya kurang kadang-kadang untuk buat ibadah. Jadi kita yang bawah ni kita buat ibadah, bagi banyak buat ibadah. Sebab tu orang yang jadi cleaner lagi banyak peluang buat ibadah. Antara yang kita tengok ialah cleaner yang paling untung ialah cleaner yang jadi cleaner Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Dia cleaner tapi dia buat ibadah. Sekali dia salat 1,000 ataupun 100,000. Walaupun gajinya tak sampai 1,000. Gaji tak sampai 1,000 semua tu. Semua tu yang kerja tu 750 ke 850. Dia ada level baju dia lah. Dia ada pangkat juga di kalangan cleaner tu. Cuma paling tinggi pun 1,000 riyal. Paling tinggi. Kita Malaysia ni tak payah angin nak apply. Memang negara kita tak boleh apply jadi cleaner Masjidil Haram. Antara negara-negara Asia Tenggara yang tidak boleh apply jawatan itu, kita, Brunei, tak boleh. Sebab di mata orang-orang Arab ni, kita ni kaya. Walaupun kadang-kadang teruk juga nak cari duit pun. Di sisi mata orang-orang mereka lah. Yang boleh apply, Indonesia boleh apply. Sebab tu ramai orang Indonesia kerja. Kadang-kadang yang kerja tu dah kaya pun di negara dia. Cuma dia nak kelebihan itu. Pakistan, kita kena tahu yang jadi cleaner tu kadang-kadang sebahagian Pakistan yang dah kaya di negara dia. Cuma dia nak mengabdi pada masjid. Dia jadi orang yang beri khidmat pada masjid. Sebab ada orang dedah kan, ada sebahagian daripada cleaner di Pakistan tu memiliki 2-3 hotel di negara dia. Tokeh hotel pun. Tapi pilih untuk jadi macam tu.
Pilih untuk idea macam tu. Dia kaya, cuma kita biasa nampak India Pakistan ni miskin. Kita tak kenal orang kaya dia macam mana. Sebab kita nampak India ni, Pakistan ni kaya ke miskin ke semua pakai kurta semua. Dia beza orang Malaysia. Malaysia dia pakai baju pagoda tak ada duit. Dia ada duit baru dia start pakai baju kot. Tu jadi lain sikit. Di India Pakistan ni sama. Kurta tu lah juga. Jadi kita pun tak tahu. Kita nampak dia macam tak ada duit. Rupanya dia penuh kad kreditnya dengan hotelnya banyak, tapi dia pilih nak mengabdi. Ini ada pendedahan daripada beberapa dokumentari Arab Saudi lah. Ada sebahagian cleaner-cleaner Arab Saudi ni ialah toke-toke besar di negara dia, terutamanya daripada India dan Pakistan. Yang dia dedahkan tu ialah pemilik orang Pakistan. Dia ada 3 hotel mewah yang bertaraf 5 bintang di Pakistan. Dia toke. Dia hanya menerima report daripada pekerja dia di sana dalam keadaan dia tu pakai baju cleaner Masjidil Haram. Dia orang biasa. Banyak duit, orang banyak duit. Cuma nak katanya itu kelebihan negara yang didominasi dengan dipandang dunia sebagai miskin. Sebenarnya dia orang kaya je pun. Dah lah kaya, dapat berkhidmat di tempat yang elok. Jadi itu antara kelebihan dia lah. Cuma nak sebutnya ialah kalau kita tak dapat benda yang kita nak pun, Tuhan suruh kita syukur juga. Sebab tu kita dapat benda yang kita seronok, kita sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Ini sunnah dia. Benda yang kita tak seronok pun kena sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Kena sebut, dua-dua kena sebut alhamdulillah. Jadi sebab tu Quran sebut ada syakir, ada syakur. Macam ayat 5 surah Ibrahim tadi, dia sebut lagi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya ini ialah tanda bagi orang-orang yang sabar dan orang yang syukur. Dah lang-lang kita dah dengar perkataan sabar itu. Sabar pun ada beza dalam Quran. Ada ayat Quran yang sebut as-sabirin. Ada ayat Quran yang sebut sabar. Apa beza as-sabirin dengan sabar? As-sabirin orang yang sabar dalam buat ibadah. Ini sabar yang paling terbaik. Solat lama, pergi sembahyang masjid, imam baca panjang, sabar kita, tak marah pun imam tu. Bagus, kita cuba nak menghayati. Nanti balik aku nak check ayat apa imam baca ni. Aku tak reti sangat tapi aku nak check. Aku tak nak kata, tak nak maki pun imam ni. Aku melihat ini ialah peluang. Kita boleh sembahyang lama. Kita pun dah jarang sembahyang lama. Dia ada orang dia tak puas hati, dia maki imam pula hati. Apa punya imam? Salah masjid aku hari ni. Aku tak datang dah masjid ni sebulan. Apa punya imam ni? Sampai 3 muka surat dia bedah subuh pagi ni. Okay. Hantar anak lewat, anak kena denda. Cikgu marah apa semua. Kadang-kadang. Cuma sabar itu sabar yang baik sebab sabar dalam taat. Sabar ialah orang yang sabar kena musibah. Yang ni dipaksa oleh Tuhan. Contoh, kita sakit. Allah Ta'ala takdir kita sakit. Kita diminta Tuhan untuk sabar. Kalau sabar dalam taat, kita pilih. Saya pilih nak salat masjid ni. Saya sabarlah dengan imam dia. Kita pilih. Tapi sabarlah musibah bila mana Tuhan pilih kita untuk dimusibahi. Contoh kita nak datang, nak pergi mana-mana, ada orang, saya tak nak pergi kuliah malam ni, saya nak pergi makan. Jalanan nak pergi makan, tayar kereta pancit. Akhirnya kedai makan terlepas, kuliah pun terlepas. Dia disabarkan. Ini dipanggil sabar. Tak puas hati dua-dua. Kalau aku pergi kuliah, kereta tak pancit. Ni pergi makan, duit baiki pun pancit. Yang duit deposit tempah sana pun dah hancur lah. Akhirnya disabarkan. Sebab tu Quran dia ada dua-dua. Sabar, sabir. Syakur, syakir. Okay. Ini antara keindahan perkataan Quran. Jadi hidup kita ni antara dua tu lah. Antara kita memilih menjadi orang yang bersyukur pada benda kita seronok, ataupun memilih menjadi orang yang syukur pada benda kita tak seronok. Antara kita memilih kita sabar pada benda yang Tuhan suka, iaitu sabar dalam ibadah, ataupun kita memilih untuk jadi orang yang sabar dalam musibah. Cuma para ulama sebut sabar dalam ibadah paling tinggi. Orang yang banyak memilih untuk sabar dalam ibadah, Tuhan akan jadikan dia sabir. Tuhan tak akan jadikan dia sabar. Sebab tu kalau tuan-tuan risau, saya ni risau betul kalau Tuhan uji saya sakit, buat ibadah banyak. InsyaAllah kita akan terhindar dengan tu. Saya ni risau betul lah kalau saya punya pasangan ni curang ke apa, anak saya ni degil, tuan-tuan kena buat ibadah banyak. Sebab memilih sabar untuk buat ibadah, Tuhan akan hindarkan kita sabar dalam musibah tu. Sebab tu orang bila mana dia sakit, apa cara yang paling mujarab untuk recover sakit dia? Nabi kata sedekah. Sebab nak kena tahan jiwa dia tu. Dah lah aku sakit, kena bayar kos berubat lagi. Lepas tu kena bagi lagi sedekah ke orang. Cara tu saja yang boleh recover balik.
Cara tu saja yang boleh recover. Sebab tu bila mana kita rasa serabut, kita ada masalah kerja ke apa saja masalah, anak degil ke, pasangan tak memahami ke, belajar sekolah beban banyak ke, apa-apa sajalah komitmen banyak, tuan-tuan kena tukar kepada sabar dalam taat. Dia akan mengurang, Allah Ta'ala akan sempurnakan dan Allah Ta'ala akan baiki pada masalah itu. Tuan-tuan percayalah, saya dah jumpa ramai orang yang dia kena uji oleh Tuhan, dia ejah lagi, dia rasa dia boleh keluar pada musibah tu. Akhirnya Tuhan blok lagi dia, tambah lagi musibah. Akhirnya last sekali dia terpaksa surrender. Allah Ta'ala, dia beritahu, ya Tuhan, aku balik pada kamu last sekali. Balik, tak sampai berapa tahun, tak sampai berapa bulan, Tuhan buka balik jalan yang dah sangkut tu. Kita sebagai Islam, kita kena sedar, itulah ubat dia. Tuan-tuan, sakit hebat, tak mana duit banyak. Saya ada kawan kenal doktor di negara ni, nak pergi berubat situ, tak jalan. Kalau tak jalan, tak jalan. Ni ada satu cerita. Cerita ni saya dengar daripada satu kuliah kuliah dalam Masjid Nabawi. Daripada satu orang syekh. Saya tak kenal syekh tu sebab dia tak berapa dikenali. Dia ada syekh-syekh yang famous, dia ada syekh yang kurang famous, tapi dia cerita tentang bab kemustajaban doa dan kuatnya taat memberi pengaruh kepada urusan hidup kita, ketaatan. Ada satu orang, nenek tua di Pakistan. Saya rasa syekh tu orang Pakistan sebab tengok daripada slang bercakap dia tu, dia mengajar dalam masjid, dia slang India sikit. Sama ada di India atau Pakistan. Seorang nenek tua duduk di kawasan pedalaman di Pakistan, di pergunungan Pakistan. Allah Ta'ala uji cucu dia ni kena penyakit saraf yang teruk. Dan tidak ada yang boleh mengubati penyakit saraf anak dia ni, cucu dia ni, melainkan seorang je pakar di Pakistan tu, seorang je. Nama doktor yang neurologis tu Dr. Ishan nama dia. Dia ada hospital, biasanya kalau orang buat appointment kadang-kadang 2 bulan baru dapat jumpa. Allah Ta'ala takdirkan, dia dengar bila mana doktor tempat, dia kata kena jumpa Dr. Ishan, saya tak boleh ubat. Nenek dia ni kata, manalah kita nak dapat peluang nak pergi, kita dah miskin, tak ada duit. Akhirnya dia hanya berdoa pada Allah, ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan hamba. Tiap-tiap malam dia berdoa. Apa ikhtiar dia buat? Dia rendam tuala kecil dengan air suam, dia letak je atas dahi cucu dia. Tu ialah yang dia boleh buat. Bagilah ubat-ubat kampung, herba-herba sikit bagi. Sehinggalah, nak kata cerita dia tu, cerita tu datang daripada Dr. Ishan sendiri yang jadi neurologis tu. Dia kata dia ada appointment ataupun kena hadir seminar apa tah di sebuah negara, bukan negara, di sebuah tempat di Pakistan tu jugalah. Dia kena cross beberapa daerah. Okay. Naik flight apa semua, Allah Ta'ala takdirkan sayap kapal terbang tu kena panah petik. Akhirnya dia kena mendarat di satu kawasan nama dia Peshawar, Pakistan, Peshawar. Nak pergi ke tempat tu pakai jalan darat, terpaksa ambil van ke apa, kereta sewa yang makan masa 16 ke 20 jam perjalanan. Akhirnya dia tak ada arah, dia ambil kenderaan, kereta sewa, sebab dia mungkin neurologis, orang banyak duit lah. Doktor pakar. Bukan pakar di Pakistan saja, bahkan kajian dia tentang sakit-sakit saraf ni sampai peringkat dunia pun. Dia pun pergi ambil kereta sewa. Kereta sewa tu sampai tengah jalan dengan hujan lebat apa semua, masuk kawasan pendalaman apa semua, akhirnya rosak. Berhenti di rumah satu orang. Sebab nampak kawasan tu ada satu je rumah. Rupanya rumah tu ialah rumah nenek yang cucu dia sakit tu. Dia pun minta untuk, orang kata apa, berhenti untuk rehat lah. Sebab tak ada R&R di situ. Berhenti untuk rehat. Dr. Ishan tu tengok cucu dia yang tu baring. Tanya nenek dia, ni sakit apa? Dia kata, sakit saraf. Doktor kat kawasan kami, kat daerah kami ni kata kalau nak berubat dia kena panggil Dr. Ishan. Dia terkejut. Sebab dia lah Dr. Ishan tu. Dia kata, jadi aku tak ada duit. Aku berdoa pada Tuhan, ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan ni. Dia berdoa, Allah Ta'ala datangkan Dr. Ishan yang sibuk tu ke rumahnya. Tapi dia tak pernah tinggalkan qiyamul lail. Dia tak pernah tinggalkan sangka baik daripada Tuhan. Dia tukar musibah tu dengan ketaatan. Jadi saya sangat yakin benda ni lah untuk mengubah kehidupan kita. Tuan-tuan kalau percaya benda ni, tuan-tuan boleh amalkan diri. Bahkan saya peribadi pun dah mengalami benda tu. Banyak benda Tuhan keluarkan kita, bila mana kita serabut, last sekali baliklah kepada Tuhan. Baliklah kepada Tuhan. Berdamai balik dengan Tuhan. Tuhan akan keluarkan kita. Cuma kita kena sabar. Sabar dalam taat. Itu sangat-sangat mujarab. Antara cara nak sabar, tuan-tuan kena hafaz sikit lah doa-doa ni. Supaya kita akan jadikan solat kita tu kuat.
perkataan-perkataan yang dibaca tu meresap dalam diri. Antaranya doa ni. Doa Allahumma la mani'a lima a'tait. Tu besar. Ya Allah, engkau tak boleh halang. Bila mana engkau ingin memberi, maka dia akan sampai. Tak ada siapa pun boleh halang. La mani', tidak ada siapa yang boleh halang. Wala mu'ti lima man'ata, dan engkau tidak akan memberi laluan kepada mana-mana orang yang nak beri bila mana engkau menghalangnya. Ayat ni bila mana kita baca, bahkan ayat ni pun Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ia ni pun zikir lepas pada salat pun. Lepas subuh. Kalau kita tengok perkataan ni besar. Perkataan ni besar. Bagaimana Allah Ta'ala suruh kita mengaku, kau kena declare kau hamba aku. Macam mana pun. Bila mana kau declare, aku akan bagi apa yang kamu nak. Sebab itu janji Tuhan. Sebab tu Tuhan kata, bila mana engkau sedar engkau hamba. Sebab tu kita semua ni bawa asal nama hamba. Mak ayah kita namakan kita. Macam saya namakan Ahmad Al-Qarni. Tapi nama asal saya ialah hamba Tuhan. Dia macam kucing. Semua panggil kucing. Kita yang namakan dia. Ni tompok, ni oren apa semua. Lepas pada kita pelihara dia. Tapi dia tu kucing lah. Macam kita. Semua kita manusia. Tuan-tuan kena sedar. Yang pangkat tinggi, yang jusasi, yang cleaner bawah, ni semua hamba Tuhan belaka yang dipegang hatinya oleh Allah Ta'ala. Semua sekali. Sebab tu bila mana kita, sebab tu sahabat, ada sebahagian sahabat baca ni iktidal sampai rapat ke subuh. Kerana besarnya kalimah ni. Sebab dia, orang kata apa, dia masuk dalam diri. Dia masuk dalam diri. Jadi kita nak perasaan-perasaan itu. Sebab itulah sahabat dia tak rasa jemu dengan salat. Dia rasa salat tu memberi kekuatan. Sebab dia rasa memilih sabar dalam taat lebih aula berbanding memilih sabar dalam musibah. Jadi apa yang kita boleh tengok daripada bacaan ini, kalau kita boleh hafal, kita akan dapat merasai kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Saya tak baca lah kot dia punya keterangan Imam An-Nawawi tu, sebab saya rasa kita punya syarah tadi pun dah panjang lebar, dah berkait banyak benda dengan apa yang kita sebut. Cuma untuk kali ini kita berpada situ saja untuk pagi ini. InsyaAllah kali akan datang kita akan sambung zikir i'tidal yang ketiga muka surat 102. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.